Saudara, dalam sejarah perundangan Islam, peranan mufti telah menjadi komponen penting dalam memastikan kesahihan dan kesinambungan pentadbiran agama. Dari zaman Imam Abu Hanifah hingga ke era Imam Al-Ghazali, mufti bukan sahaja bertindak sebagai penasihat agama, tetapi juga penjaga tafsiran hukum syarak yang diselaraskan melalui fatwa. Kitab-kitab klasik seperti Al-Ibanah dan Al-Milal wa Al-Nihal merakamkan bahawa Islam meraihkan kepelbagian tafsiran di mana perbezaan pendapat dalam mazhab-mazhab diuruskan dengan cara yang terbuka dan berlapang dada. Namun, dalam konteks RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024, tafsiran Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipertahankan berfokus kepada dua aliran utama yang menimbulkan perbincangan penting dalam usaha untuk memastikan supaya cara itu dapat dilaksanakan dengan terbuka dalam kalangan ilmuwan agama. Konteksnya, adakah pengkhususan ini meminggirkan tafsiran lain yang masih berpegang kepada prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah? Apakah implikasi terhadap perbezaan mazhab di Malaysia di mana negeri-negeri seperti Perlis mempunyai pendekatan yang sedikit berbeza dalam soal akidah meskipun ini perihal yang tertumpu di wilayah? Dan adakah pendekatan menjadikan fatwa sebagai perundangan yang mengikat sesuai dilaksanakan dalam bercam pembentukan sistem perundangan di Malaysia? Persoalan ini akan dijawab oleh seorang pengamal undang-undang syariah dan dinanti-nantikan juga seorang menteri bertanggungjawab dalam menguruskan perihal ini. Saya Dina Syaf Salim, tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum, salam hormat. Hari ini kita bercakap soal RUU Mufti, pengaruh atau maslahat. Saya bersama dengan dua orang individu. Saya perkenalkan yang pertama iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum, selamat datang Doktor. Kali kedua bersama dengan saya di Analisis. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengambil dan juga menerima jemputan ini. Terima kasih Dini jemput. Ini satu topik yang saya kira akan mendapat pandangan khusus dan insya-Allah kita akan dengarkan pandangan itu daripada individu yang bertanggungjawab memastikan RUU ini sampai ke pengetahuan ataupun di Parlimen nanti. Dan insya-Allah akan dibentangkan pada sidang akan datang. Dan sekarang ini saya juga bersama dengan Tuan Awang Musa yang merupakan Presiden Persatuan Peguam Syar'i Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Baik, kedua-duanya adalah individu arif untuk bercakap tentang perihal ini. Sebelum kita bercakap lebih lanjut, saya nak mulakan dahulu berkaitan tentang perihal ini untuk saya bertanya kepada Yang Berhormat Senator Datuk Setia berkaitan tentang rang undang-undang yang telah pun sebenarnya dibacakan buat kali pertama di Parlimen. Tentang rang undang-undang ini, saya nak memahami dahulu tentang kerangka asas yang membentuk kepada rang undang-undang ini dan apakah sebenarnya tujuan utama ianya dibentuk dalam bentuk RUU ini. Terima kasih Dini. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kalau kita melihat kepada kerangka asas kenapa rang undang-undang ini digubal, asasnya kita lihat dia ada satu akta yang telah terpakai di wilayah persekutuan sejak 31 tahun yang dahulu, iaitu Akta Pentadbiran Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993. Dalam akta itu Dini, dia ada tiga komponen penting pentadbiran hal ehwal Islam di wilayah-wilayah persekutuan. Yang umumnya, yang itu di bawah kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Contohnya pentadbiran masjid, zakat, wakaf dan lain-lain. Satu komponen lain yang disebut sebagai hukum syarak. Dan satu komponen yang lain iaitu dia ada pentadbiran keadilan, iaitu Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Jadi tiga komponen penting dalam satu akta yang telah digubal sejak 31 tahun yang dahulu. Jadi kan, bila mana kita nak lakukan perubahan reformasi institusi, termasuklah kerajaan sekarang, kerajaan Madani yang committed untuk membangunkan syiar Islam ini, maka di situ kita lihat ada usaha yang sepatutnya dilakukan untuk memartabatkan institusi fatwa. Kalau katakan dalam satu akta, dalam satu rumah, ada 3 orang yang duduk dalam rumah tu. Okey. Jadi sekarang kan ni kita nak naikkan martabat orang yang duduk dekat rumah tu, kita nak bina rumah dia yang baru. Okey?
Maknanya kita keluarkan daripada rumah tu dan kita buat rumah, bina rumah dia sendiri. Jadi yang ini dah bila mana kita bina satu rumah yang baru dengan hasrat supaya mufti, timbalan mufti dan kefatwaan, pentadbiran fatwa itu dapat diperkukuhkan. Kan? Jadi kita akan nampak bahawa institusi fatwa itu dinaikkan martabatnya. Maka di situlah ada pentingnya tuan-tuan dan puan-puan untuk diwujudkan satu rang undang-undang yang dikenali sebagai rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan. Supaya juga nanti insya-Allah ini bila mana kita nak naikkan martabat Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, maka di situ ada keperluan untuk mewujudkan satu rang undang-undang Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Yang mana Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ni dia duduk dalam satu rumah yang sama, kuasa Mahkamah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan di situ, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan di situ, mufti pun di situ dalam satu rumah akta. Jadi bila mana kita wujudkan satu rang undang-undang mufti Wilayah Persekutuan 2024 yang terpakai di wilayah-wilayah persekutuan. Ini yang penting saya nak sebut. Ianya terpakai di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Jadi kita harapkan ini dengan adanya rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan ini, dia ada rumah dia sendiri, ada peruntukan dia sendiri yang jelas. Sebab kita kalau tengok sekarang di bawah Akta 505 ni, ada sekitar dalam 6 ataupun 7 peruntukan saja yang melibatkan kuasa mufti dan cara pengeluaran fatwa. Dengan adanya rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan ni, dia ada 36 section. Jadi kita nampak di situ ada 36 section yang jelas. Bagaimana seorang mufti, timbalan mufti dilantik, bagaimana proses mengeluarkan satu fatwa itu dikeluarkan, keperluan untuk mendapatkan perkenaan agung. So disebut jelas dalam satu rang undang-undang. Kalau dulu tu banyak kekeliruan, banyak kekaburan, tapi dengan adanya satu rang undang-undang mufti, insya-Allah kita akan usaha untuk memartabatkan institusi kefatwaan di wilayah-wilayah persekutuan ini dengan adanya rang undang-undang. Itu hasrat dia. Okey, baik. Hasrat ini saya dapatkan respon pandangan daripada Tuan Musa Awang melihat kepada bagaimana untuk meningkatkan martabat dan juga institusi mufti itu sendiri dan juga beberapa perihal yang sebelum ini terkandung di bawah Akta 505 kemudian dikeluarkan dalam satu bentuk akta yang tersendiri yang mana ia boleh bergerak sendiri ataupun diberikan secara khusus lebih detail lagi perinciannya itu. Daripada pengamatan awal ini, adakah ini satu perkara yang baik dalam konteks perundangan, orang yang mengamalkan undang-undang? Bagaimana anda melihatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dini, YB Senator, Menteri Agama. Sebenarnya macam yang YB sebut tadi itu, RU Mufti ini bukan satu undang-undang baru. Undang-undang yang dah sedia ada tetapi dikeluarkan menjadikan satu undang-undang yang berasingan. Dan kalau kita lihat daripada peruntukan asal pun dalam Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan Akta 505 tu sebenarnya daripada Seksyen 32 yang 39 tu dia dah diwartakan daripada 1993 lagi. So bila dikeluarkan menjadi satu RUU dengan sedikit penambahan dan penambahbaikan tu, bagi kami pengamal undang-undang dia dalam konteks ini adalah satu perkara yang baik yang memang dialu-alukan. Sebab kalau sebelum ini bila kita nak rujuk satu tentang undang-undang kita akan rujuk kepada Akta Pentadbiran sebab di situlah peruntukan yang ada. So selepas ini bila ada undang-undang yang berasingan, contoh bila kita nak rujuk tentang perkara tentang fatwa, tentang mufti dan sebagainya, kita rujuk kepada satu akta yang berasingan, yang khusus yang menyebut tentang perkara itu. Sebenarnya Dini, mungkin saya boleh tambah di sini. Peruntukan yang hampir sama ini sebenarnya juga dah ada di negeri-negeri lain. Dan bukan wilayah persekutuan ini bukan satu permulaan. Sebab kalau kita lihat di Sabah, dia dah ada enactment Fatwa Negeri Sabah tahun 2004. Dan juga di Kedah pun enactment Mufti dan Fatwa Kedah 2008. So kalau pihak-pihak yang menyatakan perkara ini seolah nak mengadakan satu undang-undang untuk mengawal orang Islam di negara ini, satu cetusan, satu anggapan yang salah. Sebab memang dah ada sebelum ini
yang pernah digubal dan diluluskan. Okey. Dia bukan satu perkara baru yang kita nak adakan undang-undang baru ini. Okey, baik, dalam perihal ini semenjak menjawab jawatan selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Datuk. Melihat kepada strategi ataupun usaha yang dilakukan ini, tempoh kurang daripada 2 tahun lebih, ada yang beranggapan ia kelihatan tergesa-gesa. Adakah itu yang berlaku? Tidak, sudah tentu tidak, Dini. Sebenarnya usaha untuk penggubalan rang Undang-Undang Mufti 2024 ini telah bermula sejak 2021 lagi. Ketika itu kita ada satu jawatankuasa yang dikenali sebagai jawatankuasa teknikal di bawah JAKIM yang telah mencadangkan supaya dalam usaha untuk memperkukuhkan dan menaikkan martabat institusi kefatwaan di wilayah persekutuannya, perlu ada satu akta khusus berkaitan dengan mufti. Yang saya jelaskan soalan pertama yang Dini tanyakan tadi. Jadi maknanya daripada 2021 itu telah bermula dan telah dibentuk satu jawatankuasa penggubalan undang-undang ini. Banyak agensi yang terlibat. Jawatankuasa Jabatan Fatwa ketika itu Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dilibatkan dalam jawatankuasa tersebut. Jadi jawatankuasa inilah yang telah diberikan amanah untuk mendraftkan rang undang-undang Mufti 2024 ini. Dan selepas daripada itu proses libat urus berjalan. Dan akhirnya setelah pihak Jabatan Peguam Negara telah meluluskan draft yang dikemukakan oleh Jabatan Mufti dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kemudian dibentang dalam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Di bawah Seksyen 31 Akta 505, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah merupakan badan yang tertinggi yang akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama di wilayah persekutuan. Jadi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah bersidang dan memperhalusi cadangan yang dikemukakan yang telah diluluskan oleh pihak EJC. Kemudian mendapat perkenan Duli Tuanku Agong pada 12 Mac 2023 yang lepas. Agong telah beri perkenan dan kemudiannya saya telah bentangkan di Kabinet, okey, dan kemudiannya telah membawa dalam bacaan pertama di sidang parlimen yang lepas. Jadi kan ini kalau kita tengok di situ daripada tahun 2021 hinggalah tahun 2024 dengan proses yang begitu teliti, melibat urus yang agak panjang, akhirnya draft itu telah dipersetujui dan saya sebut sekali lagi Ketua Agama Islam di wilayah persekutuan. Sebab rang undang-undang 2024 ini akan dilaksanakan di wilayah persekutuan saja. Seperti mana yang dijelaskan oleh Tuan Presiden sebentar tadi, enactment Fatwa Sabah 2024 dan enactment Kedah tahun 2008, dah 20 tahun dah pelaksanaannya di Sabah dan juga di Kedah. Dah berjalan melalui proses yang sama sebab kuasa agama itu adalah di bawah Duli Tuanku Sultan dan dalam konteks wilayah persekutuan dan undang-undang ini mestilah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan proses ni alhamdulillah ini telah kita lalui dan saya tak nampak timbul isu di mana dakwaan yang mengatakan yang ini merupakan satu undang-undang yang diperkenalkan secara tergesa-gesa. Ia dilakukan dengan penuh teratur dan tertib. Betul. Ikut prosedurnya. Ya. Baik, selepas ini saya nak bertanya kepada Tuan Musa Awang berkaitan tentang bagaimana pengimplikasian di Kedah dan juga Sabah. Adakah hampir serupa dengan apa yang cuba dibawa dalam RUU Mufti wilayah ini? Kita nak bertanyakan soal itu sebentar saja lagi. Semuanya dalam analisis. Baik, difahamkan Sabah dan juga Kedah sudah pun melakukan perkara untuk meningkatkan martabat mufti itu sendiri dan saya nak tanya kepada pengamal undang-undang Tuan Musa. Apa yang telah pun dilakukan di Kedah dan juga Sabah dan juga apa yang sedang dilakukan di wilayah persekutuan ini, adakah ianya hampir serupa dan punya elemen yang hampir serupa dalam konteks pengamalannya? Bagaimana? Adakah pengamalannya juga seperti yang diinginkan dengan hasrat bagaimana enactment itu diwujudkan sebelum ini?
Okey, sebelum tu Dini, bila saya cerita tentang Sabah dengan Kedah ni, kenapa mereka dah lama? Sebab dulu bila tahun 2000 ke atas tu, bila usaha untuk kerajaan meminda 5 undang-undang asas syariah yang ada di negeri-negeri, pentadbiran undang-undang keluarga, enakmen pentadbiran undang-undang keluarga, tata cara mal, tata cara jenayah dan juga enakmen keterangan tu, kebanyakan negeri dia propose 5 undang-undang itu. Cuma di Kedah dan Sabah ni, masa itu mereka keluarkan sekali. Mereka keluarkan peruntukan berkaitan dengan mufti yang memang dah ada dalam enakmen pentadbiran masing-masing. Dikeluarkan, diwujudkan satu undang-undang khusus. Maksudnya tahun yang sama semasa mereka meminda undang-undang keluarga, tata cara mal dan sebagainya. Itu yang berlaku. Dan kalau kita lihat dengan apa yang ROU Mufti hari ini, memanglah akan ada sedikit tambahan dibuat. Sebab itu tahun 2004-2008 dulu. Dan sekarang ni kita tahun 2024, dah hampir 20 tahun lebih. Sudah tentu ada beberapa tambahan yang untuk penambahbaikan. Contoh macam berkenaan dengan jawatankuasa falak syar'i, jawatankuasa ruqyah hilal dan sebagainya. Itu satu tambahan yang baru yang untuk menjadikan undang-undang itu lebih baik. Okay. Bukan untuk mengadakan sesuatu yang tidak sewajarnya. Itu satu perkara yang untuk menambah baik, menjadikan dengan suasana hari ini tahun 2024. Dan keperluan itu untuk memasukkan peruntuk-peruntukan itu adalah melihat kepada keperluan hari ini. Dan itu yang mungkin saya boleh sentuh tentang apa yang ada dalam ROU Mufti Wilayah Persekutuan tu Dini. Okey. Ya. Baik, saya nak beralih kepada Yang Berhormat Datuk Setia. Dalam undang-undang, khususnya dalam prinsip jurisprudence, memerlukan setidak-tidaknya kepercayaan daripada masyarakat supaya undang-undang itu dapat bergerak dengan lancar dalam konteks pelaksanaannya. Pun begitu dalam konteks RUU ini, saya melihat sudah ada sedikit kebimbangan daripada masyarakat tentang krisis kepercayaan itu. Ditambah lagi dengan mereka, masyarakat bukan Muslim juga beranggapan bahawasanya RUU ini barangkali akan terbiasnya kepada mereka juga. Untuk memperjelaskan tentang kedudukan perihal RUU ini, siapakah yang akan diaplikasikan dan kebimbangan bagi mereka yang bukan Muslim ini? Adakah wajar mereka bimbang di sebalik daripada rancangan RUU ini dibentangkan? Dinis, kadang-kadang kita, tak salah kita ada rasa bimbang. Betul. Tetapi saya rasa kebimbangan itu mestilah diasaskan kepada ilmu dan maklumat yang betul. Itu asas saja. Sebelum saya pergi kepada persoalan kebimbangan orang bukan Islam terhadap pengubalan undang-undang mufti ini, ada beberapa isu lain sebenarnya Dini. Kalau kita tengok isu adakah dengan rang undang-undang Mufti 2024 ini memberikan kuasa yang mutlak kepada Mufti Wilayah Persekutuan? Betul. Jawapannya tidak. Saya dah sebutkan daripada awal tadi, hasrat dan tujuan daripada rang undang-undang ini ialah untuk memperkukuhkan institusi kefatwaan di wilayah-wilayah persekutuan. Okay. Jadi tidak timbul kebimbangan yang rang undang-undang 2024 ini akan terpakai di luar wilayah persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, perlembagaan persekutuan sebut secara jelas, isu agama, isu hukum, yang ini adalah kuasa di bawah negeri. Kuasa duli-duli tuanku sultan di negeri-negeri. Cuma dalam konteks wilayah persekutuan, dia tidak ada DUN, dia ada parlimen. Okay? Tetapi kuasa agama itu masih lagi terletak di bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong, yang di-Pertuan Agong. Mufti di bawah Akta 505, Mufti akan menasihat persoalan hukum, persoalan doktrin, hukum syarak, okey, yang akan menasihatkan duli Tuanku Agong ialah Mufti. Okey, yang itu kekal. Di bawah Akta 505 dan di bawah Undang-Undang 2024 ni kan masih kekal. Maknanya kuasa itu, kuasa mufti untuk menasihat duli Tuanku Agong berkaitan dengan hukum syarak ini masih lagi kekal. Jadi tidak timbul persoalan kuasa mutlak yang diberikan kepada mufti tersebut. Isu check and balance, mufti dalam mengeluarkan fatwa tersebut, dia tidak boleh secara berseorangan Dini. Dia ada jawatan kuasa fatwa. Di situ ada ahli-ahli yang dilantik. Mufti akan mempengerusikan jawatan kuasa tersebut. Sebelum nak bawa kepada jawatan kuasa fatwa, dia ada kajian terlebih dahulu.
bawa kepada Jawatankuasa Fatwa, deliberate, dibincangkan secara mendalam, kemudian dibawa kepada Duri Tuanku Agong untuk mendapat perkenan. Jadi maknanya mesti ada lagi yang atas daripada Jawatankuasa Fatwa tadi itu, iaitu Tuanku Agong. Jadi selama mana Tuanku Agong tidak memberikan perkenan, makna fatwa tadi itu tidak boleh, dia tidak ada efek, tidak ada kuasa perundangan. Betul. Iaitu menjadi isu juga. Dan termasuklah kebimbangan sama ada rang Undang-Undang 2024 ini terpakai ataupun tidak kepada orang bukan Islam. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, Perlembagaan Persekutuan masih lagi di bawah perkara 4 Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Malaysia ini adalah merupakan undang-undang tertinggi dalam negara. Dalam Perlembagaan Persekutuan ini, butiran 1, senarai 2, negeri, jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan secara jelas menghadkan kuasa Islam itu tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Yang ini memang jelas di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sama ada mahkamah syariahnya, sama ada institusi fatwanya, kalau seorang mufti keluarkan fatwa, dia hanya terpakai kepada orang-orang Islam yang tinggal di wilayah-wilayah persekutuan. Okey. Dia tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Seperti mana mahkamah syariah tidak ada bidang kuasa ke atas orang bukan Islam, begitu juga mufti dan fatwa ini tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Jadi kalau begitulah keadaannya, maka tuan-tuan dan puan saya kasih sekalian, maka penting kepada kita untuk mendapat maklumat yang sebenar tentang kedudukan, supaya kebimbangan-kebimbangan yang timbul yang saya sebutkan ini akan dapat diperjelaskan, insya-Allah ini. Okey, Datuk Setia, saya bercakap soal apa yang berlaku di lapangan. Realiti di lapangan soal fahaman berkaitan tentang agama Islam ini, kita mempunyai sedikit perbezaan dalam konteks mazhab. Dalam konteks mazhab akidahnya barangkali kepelbagaian itu ada. Walau bagaimanapun kepelbagaian itu masih lagi berlandaskan kepada ajaran Islam yang sebenar. Saya nak bercakap soal bagaimana sebenarnya RUU Mufti ini boleh membentuk perpaduan umat Islam dan juga keharmonian dalam negara ini dalam perbezaan kepelbagaian itu yang berada. Seperti mana yang saya jelaskan daripada awal, bila mana kita ada satu Akta Mufti Wilayah-Wilayah Persekutuan 2024, yang jelasnya, contohnya berkaitan dengan lantikan, berkaitan dengan lantikan mufti, prasyarat. Apa prasyarat yang diperlukan dalam lantikan mufti tersebut? Yang ini diperjelaskan dalam undang-undang daripada sudut akidahnya, daripada sudut syariahnya, dan kemudian daripada sudut tasawufnya. Yang ini diperincikan dalam akta tersebut. Jadi sekiranya berlaku sebarang permasalahan hukum, sama ada yang melibatkan akidah ataupun yang melibatkan syariah dan juga tasawuf, mufti yang telah diletakkan syarat dia seperti mana yang ada dalam undang-undang ini dan jawatan kuasa yang dilantik, sudah tentu akan merujuk kepada doktrin yang diperincikan dalam peruntukan tersebut. Dan perkara ini memang telah diamalkan, sama ada dengan adanya undang-undang ini ataupun sebelum daripada ini. Kewujudan peruntukan berkaitan dengan kefatwaan ini memainkan peranan yang penting untuk menyatupadukan ummah. Persoalan yang melibatkan dengan doktrin ajaran salah contohnya, di wilayah-wilayah persekutuan ini. Jadi dengan adanya Akta Mufti ataupun Undang-Undang Mufti 2024 ni, sekiranya diluluskan nanti, sudah tentu mufti dan timbalan mufti dan jawatan kuasa yang dilantik berdasarkan undang-undang ini akan memainkan peranan untuk menjelaskan semua persoalan hukum, sama ada yang menyentuh akidah, yang menyentuh syariatnya. Contohnya kalau dalam konteks syariatnya mengikut kaul muktamad dalam mazhab Syafi'i. Disebut di situ. Sekiranya kaul muktamad dalam mazhab Syafi'i itu bertentangan dengan kepentingan awam, maslahah ammah, boleh rujuk kepada kaul muktamad dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan sekiranya kaul muktamad keempat-empat mazhab ini dalam konteks syariah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kemaslahatan ammah ataupun kepentingan umum, dibenarkan jawatan kuasa fatwa tadi itu untuk merujuk kepada mana-mana pandangan. Jadi kan dia nampak di situ tak kepentingan awam. Sebab tu tajuk ni berkaitan dengan pengaruh ataupun maslahah ammah.
Itu tajuk dia. Kan? Dan maslahah amma ini telah diperjelaskan dalam Undang-Undang 2024 tadi itu. Okey? So maknanya kepentingan. Yang ini disebut dalam kaedah tasarruful imami 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah yang bertanggungjawab didasarkan kepada kepentingan awam. Dan kepentingan awam ini diperuntukkan secara jelas dalam Undang-Undang 2024. Jadi kita harapkan dengan adanya nanti akta apabila diluluskan ni Akta 2024 ini, mufti dan timbalan mufti dan jawatankuasa fatwa yang dilantik akan memainkan peranan untuk menyatupadukan ummah dan membantu masyarakat Islam di wilayah-wilayah persekutuan untuk supaya kepentingan awam maslahah mereka ini terjamin. Okey. Baik, selepas ini saya nak bertanya kepada Tuan Musa berkaitan tentang perihal Seksyen 11 dalam RUU Mufti ini. Ada perkaitan penting yang harus saya bertanyakan kepada beliau selaku individu yang mengamalkan dalam konteks undang-undang syariah. Kita nak tinggalkan persoalan itu selepas ini. Dan ke mana-mana, teruskan bersama dengan analisis. Baik, saya nak kembali meneliti tentang rang undang-undang mufti ini. Saya sudah pun dapatkan naskahnya dan saya merujuk kepada Seksyen 11. Saya nak bertanya soalan ini kepada Tuan Musa Awang. Seksyen 11 RUU Mufti menyatakan bahawasanya fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan akan menjadi undang-undang yang mengikat setelah diwartakan. Soalan saya dalam konteks undang-undang yang mengikat dan juga daripada bentuk fatwa, kerana kelazimannya undang-undang itu akan melalui proses sama ada Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Dalam perihal ini, fatwa itu yang dikeluarkan akan menjadi undang-undang yang mengikat. Adakah ini satu perkara yang baru dalam konteks undang-undang syariah? Tidak, Dini. Sebenarnya kalau kita rujuk kepada Akta Pentadbiran Akta 505, peruntukan tu dah ada Seksyen 34. Cuma di bawah RUU Wilayah Persekutuan ni, benda tu diperuntukkan tu, seksyen tu ditambah baik. Ditambah baik dengan mengklarifikkan seksyen tu, membahagikan dengan cara yang lebih baik, yang lebih faham. Dan kita kena ingat Dini, mungkin saya tambah sikit apa yang YB sebut tadi tu. Bila tentang pengeluaran fatwa yang kita nak cadangkan ni, bila ada satu undang-undang yang khusus, sebenarnya mufti tu dia tak boleh buat suka hati. Dalam pengeluaran fatwa, dia terikat dengan peruntukan undang-undang yang ada setelah diluluskan nanti. Dia kena follow peruntukan, contoh macam dia perlu tubuhkan jawatankuasa fatwa dan sebagainya itu, dia perlu ikut apa yang disebut dalam undang-undang. Sebab itu menjadikan satu fatwa yang dikeluarkan itu sah ataupun tidak. Dan satu lagi Mufti, kalau kita lihat Dini, kalau kita lihat kepada Seksyen 11 itu tadi, dibezakan antara fatwa yang dikeluarkan oleh mufti itu sama ada dia binding ataupun tidak, sama ada dia mengikat ataupun tak. So ada dua perkara dinyatakan dalam tu, bahawa hanya fatwa yang diwartakan sahaja yang mengikat, dan mengikat itu maksudnya mengikat orang Islam yang berada di wilayah persekutuan, bukan mengikat semua umat Islam di negeri-negeri lain. Dia hanya fatwa itu untuk kepada penduduk ataupun yang berada orang Islam di Negeri Sembilan, dan dia tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Itu yang pertama, fatwa yang diwartakan. Dan sekiranya dia tidak diwartakan, satu pandangan itu dia tak sebut sebagai fatwa. Itu dia kita dalam undang-undang disebutkan sebagai ketetapan hukum syarak. Satu pandangan yang dibuat oleh mufti atas persoalan ataupun isu-isu semasa, dan dia tak diwartakan. Dia satu pendapat yang diberikan oleh mufti, tetapi dia tidak mengikat. Cuma dalam Seksyen 11 itu dinyatakan bahawa pihak-pihak orang Islam yang berada di wilayah persekutuan hendaklah mematuhi untuk digunakan dalam kehidupan mereka. So apa yang menentukan sama ada satu fatwa itu mengikat ataupun tak, bila fatwa itu diwartakan, maksudnya kalau berlaku apa-apa pelanggaran terhadap fatwa yang diwartakan, satu tindakan undang-undang boleh diambil. Itu yang bezanya. Satu tindakan undang-undang, kalau di wilayah persekutuan kita ada Seksyen 9 atas kesalahan jenayah syariah 1997 yang boleh dikenakan kalau berlakunya
perbuatan mengingkari ataupun melanggar fatwa yang dikeluarkan dan diwartakan. Kalau dalam bentuk pendapat hukum syarak ataupun ketetapan hukum syarak yang dinyatakan oleh mufti, yang itu boleh dipertikaikan. Maksudnya bukan kita nak pertikaikan fatwa itu. Cuma dari segi penguatkuasaan tu, adakah boleh diambil tindakan undang-undang ke atas orang yang melanggar itu atau tidak. Itu bezanya Dini. Bila kita lihat kepada Seksyen 11 itu dalam ROU Mufti ini. Dan satu lagi mungkin saya nak sentuh di sini. Dalam Seksyen 2 Akta itu sendiri, memang ROU Mufti ini memang dinyatakan dengan jelas bahawa ROU ini hanya terpakai kepada orang Islam di wilayah persekutuan. So, saya rasa pihak yang menimbulkan kekeliruan ini, dia nak wujudkan satu persepsi bahawa ini adalah satu undang-undang baru, sedangkan kuasa untuk menggubal apa undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang syariah ini adalah kuasa negeri. Kalau katakan negeri mengambil pendekatan tak nak ikut apa yang dibuat oleh wilayah persekutuan ini, tidak menjadi masalah. Sebab memang negeri pun dah ada peruntukan di dalam enakmen pentadbiran. Okey, alright. Soalan saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Datuk Setia. Sekarang ini fatwa yang telah diwartakan berdasarkan kepada RUU ini akan menjadi undang-undang. Di Malaysia ini, kita ada Perlembagaan Persekutuan, Perkara 4/1. Undang-Undang Tertinggi Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini dalam proses untuk membuat undang-undang, biasanya kelaziman melalui Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Tetapi ini dalam konteks fatwanya berbeza. Bagaimana untuk memastikan bahawasanya segala undang-undang yang terhasil daripada fatwa yang telah diwartakan itu bersifat betul-betul mengangkat prinsip Perlembagaan Persekutuan dan tidak bersifat ultra virus? Adakah dalam konteks majlis fatwa itu dilibatkan pakar-pakar bidang dalam undang-undang sekali dalam proses untuk memastikan supaya fatwa yang dikeluarkan itu dan diwartakan itu selari juga dengan keperluan dalam Perlembagaan Persekutuan? Ini dalam konteks pemahaman di kalangan mufti-mufti dan jawatankuasa fatwa, saya rasa bukan saja di wilayah persekutuan tapi negeri-negeri, mereka ini sedia maklum tentang kedudukan perkara 4 Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Dan seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini, fatwa yang dikeluarkan oleh jawatankuasa fatwa dan juga mufti melalui irang undang-undang Mufti 2024 ini bukan sahaja perlu mematuhi kepada Perlembagaan Persekutuan, tetapi juga mana-mana undang-undang bertulis. Sebab itulah kalau kita tengok dalam amalan proses untuk mengeluarkan satu-satu fatwa di wilayah persekutuan sebelum ini, kalau ada isu, contohnya kalau yang melibatkan isu saintifik, contohnya ini, perubatan dan sebagainya, jawatankuasa fatwa ini akan memanggil mereka yang pakar dalam bidang tersebut. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada mereka yang pakar dalam bidang tersebut sekiranya kamu tidak tahu. Jadi maknanya proses yang diambil oleh jawatankuasa fatwa tadi dan juga mufti sebelum nak mengeluarkan satu-satu fatwa tadi, dia akan ambil kira semua perkara. Dan seperti mana yang saya sebutkan, akan ada satu kajian yang mendalam dijalankan oleh contohnya Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, jawatankuasa kerja mereka, mengemukakan cadangan kepada jawatankuasa fatwa yang sedia ada. Maknanya kajian yang terperinci. Di situ kan kita akan tengok jawatankuasa kerja tersebut di bawah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, dia akan buat kajian yang mendalam, termasuklah memastikan tidak akan berlaku pelanggaran kepada mana-mana peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tidak berlaku sebarang fatwa yang bakal dikeluarkan nanti itu bertentangan dengan mana-mana undang-undang bertulis. Sebelum dibawa kepada jawatankuasa fatwa tadi. Dan apabila dibawa selepas daripada itu, kalau kita tengok ini bagaimana proses yang agak terperinci, keterlibatan contohnya pegawai-pegawai dalam Jabatan Peguam Negara,
jawatan pegawai negara ni yang ada pegawai-pegawai dia yang pakar dalam bidang perlembagaan dan juga undang-undang akan membantu mufti dan jawatan kuasa fatwa ini untuk memastikan supaya sebarang fatwa yang bakal yang akan dikeluarkan nanti itu tidak bertentangan dengan undang-undang, apatah lagi dengan perlembagaan. Jadi di sini kan Dini, kita akan nampak bahawa proses cek semak dan imbang tadi itu berjalan dengan teratur dan terperinci sebelum dalam proses ataupun mengeluarkan sesuatu fatwa tadi. Dan akhirnya sebelum fatwa tadi itu menjadi undang-undang seperti mana yang dijelaskan oleh Tuan Musa Awang, Presiden tadi, dia akan bawa kepada perkenan Duli Tuanku Agong. Jadi maknanya sampai ke situ Duli Tuanku Agong akan semak, dan sekiranya Tuanku Agong memberikan perkenan kepada keputusan fatwa yang dibawa kepada Duli Tuanku Agong tadi, barulah selepas daripada itu apabila undang-undang tadi itu diwartakan, barulah dia menjadi undang-undang yang fatwa yang berkuat kuasa di wilayah persekutuan, dan sebarang pelanggaran kepada fatwa tersebut barulah pihak penguatkuasaan akan jalan. So jadi ini kita nampak di situ proses yang agak terperinci dan teratur dan dilakukan penuh hati-hati. Dan dilakukan dengan penuh hati, melibatkan mereka-mereka yang pakar. Yang saya rasa yang paling penting ialah pegawai-pegawai di Jabatan Peguam Negara yang akan memberikan nasihat kepada mufti dan juga jawatan kuasa fatwa tersebut. Baik, sesuatu perkara lagi di dalam RUU ini berkaitan tentang penubuhan jawatan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam yang telah pun diwujudkan ataupun difokuskan di dalam RUU ini. Soalan ini saya nak tanyakan kepada Tuan Musa Awang berkaitan tentang pemantauan pengajaran agama Islam ini dan juga kebimbangan yang harus untuk disantuni berkaitan tentang perbincangan intelektual dan juga akademik dalam konteks di kawasan wilayah persekutuan. Tetapi persoalan itu kita nak gantung dahulu. Nak dijawab selepas ini. Jangan ke mana-mana. Analisis akan kembali. Baik, saya merujuk kepada penubuhan jawatan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam di bawah RUU ini. Soal ini saya nak merujuk kepada Tuan Musa Awang. Dalam perihal ini, adakah nanti dalam pengaplikasiannya ianya akan memberikan kesan kepada sebarang bentuk perbincangan, kebebasan intelektual perbincangan dalam konteks ilmuan agama yang barangkali melihat dalam konteks perbincangan Ahli Sunnah wal Jemaah itu dalam pihak lebih besar, ataupun bagaimana sebenarnya pengaplikasian itu tidak berlaku? Okey. Dia jawatan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam ni juga bukan perkara benda yang baru. Kalau di amalan kita sekarang di peringkat negeri, kita ada jawatan kuasa tauliah mengajar, dan ianya diwujudkan di bawah undang-undang kecil, kaedah-kaedah tauliah mengajarlah. Cuma yang dalam RUU Mufti ini benda tu diperkemaskan. Disebutkan satu persatu apakah jawatan kuasa itu, siapa pengurusinya, siapa timbalan ahli jawatan kuasa dan sebagainya, dan juga disebutkan fungsi dan juga kuasa jawatan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam itu. Antaranya untuk menimbang meluluskan permohonan tauliah mengajar, memberikan tauliah, menggantung, menyimpan, menyelenggara daftar dan sebagainya lah. Dan sebenarnya ini untuk mengelakkan daripada berlakunya fahaman-fahaman yang tidak sewajarnya, fahaman-fahaman yang keluar daripada ajaran Islam sebenar. So perlu wujudkan satu jawatan kuasa sebegini supaya orang yang nak bercakap kepada orang awam itu mereka yang benar-benar layak. Kita tak nak orang yang hanya sekadar pakai serban, berjanggut panjang, pakai jubah, tiba-tiba nak mengajar agama. Sedangkan kita tak tahu pun apa kelulusan yang dia ada dan di mana dia belajar, fahaman yang diterima dan sebagainya. So ini perlu satu jawatan kuasa yang menentukan supaya masyarakat itu terima satu benda yang memang mengikut ajaran Islam yang sebenarnya. Bukan perkara yang ditokok tambah dan sebagainya yang tidak diajar oleh Islam. Sebab masyarakat hari ini, mereka lebih suka perkara yang mudah. Kalau orang kata tak perlu semayang, dia sukalah. Sebab kita kena semayang 5 kali sehari. Kalau dia kata semayang pakai niat, memanglah dia suka, tak perlu buat. Kan? Itu
perkara-perkara yang jawatankuasa pengawasan pengajaran agama Islam ni perlu tentukan supaya mereka yang hendak menyampaikan pengajaran agama Islam di wilayah persekutuan ini dapat ditentukan orang yang benar-benar layak, orang yang benar-benar kompeten untuk memberikan pengajaran agama itu. Dan saya melihat perkara ini bukan kita nak sekat dari segi dakwah dan sebagainya. Cuma kita nak elak supaya masyarakat terima satu ajaran yang benar-benar ajaran yang diwarisi daripada Rasulullah SAW. Okey, baik. Kalau saya dengar apa yang diungkapkan oleh Tuan Musa tadi berkaitan tentang perincian-perincian dalam RUU ini, hampir keseluruhannya disebut adalah bukan perkara yang baru. Cuma diperincikan lagi dan ditambah baik. Untuk perkara itu, saya mahu dengar strategi yang digunakan oleh Yang Berhormat Datuk Setia selaku Menteri yang bertanggungjawab menguruskan perihal ini tentang langkah-langkah yang telah pun diambil untuk memastikan supaya masyarakat tidak keliru dan juga beranggapan ini sesuatu baharu dan menggusarkan mereka. Sedangkan seperti disebut tadi, ini sudah ada pun sebelum ni, tetapi diperincikan lebih dalam lagi. Apakah yang telah YB lakukan untuk memastikan kefahaman itu jelas di peringkat masyarakat secara keseluruhannya, khususnya dalam konteks di wilayah persekutuan ini? Okey, Dini, terima kasih. Seperti mana yang saya jelaskan, rang undang-undang ini telah bermula sejak 2021. Maknanya usaha-usaha untuk libat urus, memberikan penjelasan berkaitan dengan rang undang-undang yang nak digubal ini telah bergerak sejak tahun 2021 lagi. Okey, untuk tujuan pembentangan rang undang-undang ini di Parlimen pada sidang ini dan dengan isu-isu yang dibangkit dan ditimbulkan dan bagi mengelakkan kekeliruan di kalangan rakyat berkaitan dengan rang undang-undang ini, kita agensi, saya telah mengarahkan agensi-agensi agama di bawah Menteri Jabatan Perdana Menteri, khususnya JAKIM, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sendiri, TV Hijrah, IKIM, dan agensi-agensi agama yang lain untuk memperhebatkan usaha untuk libat urus, memberikan penjelasan dan pencerahan. Dan apa yang TV Hijrah buat pada malam ini, jemput saya, jemput Tuan Presiden PGSM, ia dah sebahagian daripada program yang kita laksanakan untuk memberikan pencerahan dan penjelasan kepada rakyat. Selain daripada itu, di peringkat penggubalan, kita juga telah mengadakan sesi libat urus pada peringkat awal masa sebelum saya membentang bacaan pertama rang undang-undang ini. Kita telah aturkan pertemuan dengan ahli parlimen, dan kita telah berikan taklimat dan penjelasan kepada mereka. Dan saya percaya perlu ada lagi libat urus sementara sebelum menunggu pembentangan yang akan dibuatkan nanti untuk bacaan kali kedua. Kita akan terus mengadakan libat urus, bertemu dengan ahli-ahli parlimen lain yang tak sempat nak hadir. Begitu juga kekeliruan macam yang Dini tanya tadi itu di kalangan orang bukan Islam dan pihak NGO. Yang itu pun kita sedang aturkan dan kita akan bertemu dan memberikan penjelasan dan pencerahan kepada mereka. Dan harapannya dengan pelan komunikasi yang telah kita bina bersama, dengan saya pun bercakap dengan YB Fahmi, kita pun ada bincang dan tengok macam mana kita nak pastikan supaya rakyat secara umumnya dan semua yang merasa keliru tentang rang undang-undang ini akhirnya akan memahami sebenarnya apa yang dimaksudkan. Dan saya jelaskan, Dini, rang undang-undang ini tidak ada lain hasrat dan objektifnya ialah untuk memperkasakan institusi fatwa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Supaya dengan apabila institusi fatwa di wilayah persekutuan ini kukuh, dapat dimartabatkan, dapat dimantapkan, ianya akan dapat memastikan masyarakat Islam di wilayah-wilayah persekutuan ini akan bersatu padu dan mereka ini dapat pencerahan dan penjelasan daripada yang pakar dalam urusan hukum syarak ini. Itu yang kita nak ni. Baik, Datuk Seri, di penghujung ini, memandangkan isu ini hangat diperkatakan. Semua saya nak tahu, mengapa isu ini tidak wajar untuk dipolemikkan? Saya rasa tidak wajar dipolemikkan sebab tujuan dan sebenar daripada fatwa ini adalah yang telah saya sebutkan daripada awal tadi. Itu hasrat daripada penggubalan akta tersebut. Dan kita bimbang dengan itu seperkara lah. Yang kedua, rang undang-undang akta ini telah
melalui proses penggubalan perundangan yang agak terperinci dan libat urus ni kita akan buat. Cuma harapan saya Dini, saya ada sebut pada hari semalam bila saya lancarkan tentang adabul ikhtilaf. Kita memang maklum tentang perbezaan pandangan, termasuklah berkaitan dengan undang-undang mufti ini. Cuma harapan saya kepada rakyat, khususnya pengguna-pengguna di social media, untuk melaksanakan adabul ikhtilaf. Maksudnya walaupun kita perbezaan pandangan, kita mesti tahu adab-adab dalam perbezaan pandangan tersebut. Saya merayu sangatlah supaya janganlah sekali-kali kita gadaikan semangat ukhuwah, perpaduan dan juga persaudaraan kita hanya semata-mata kita nak menyokong satu pihak yang menentang undang-undang ini dan satu pihak lagi. Kita biarlah bincang perkara ini dengan baik, dan insya-Allah saya harapkan agar perbahasan berkaitan dengan undang-undang ini akan dijalankan dengan penuh adab insya-Allah di parlimen nanti, dan kemudian akan diluluskan. Dan saya ingat yang paling penting sekali ialah rakyat di luar sana, saya harap sangat dapat memberikan keyakinan, trust kepada mereka-mereka yang pakar dalam bidang perundangan. Undang-undang ini tidak hanya melibatkan undang-undang mufti, terpakai hanya di wilayah persekutuan, tak terpakai di luar daripada wilayah persekutuan, dan ianya hanyalah terpakai kepada orang-orang Islam yang tinggal di wilayah persekutuan. Jadi kita harapkan dengan adanya undang-undang mufti 2024 ini, masyarakat Islam di wilayah-wilayah persekutuan akan lebih dapat bersatu dan juga dapat mendapat petunjuk dan juga penjelasan berkaitan dengan semua perkara yang melibatkan hukum syarak. Yang saya tutup, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada mereka yang pakar dalam konteks ini, mufti dan jawatan kuasa fatwa, in kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi saya doakan Dini, dan harapan saya sebagai Menteri Agama, saya harap sangat, terima kasih kepada Tuan Presiden yang dapat beri pencerahan kepada rakyat di luar sana. Saya harap sangat untuk kita dapat, saya tekankan balik persoalan berkaitan dengan adab-adab perbezaan pandangan ini hendaklah kita laksana dan hayati sebenar dalam kehidupan kita, dan inilah harapan kita dan harapan Yang Maha Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melihat masyarakat Madani ini yang mungkin ada perbezaan pandangan tetapi kita saling menghormati dan menggunakan kalimah thayyibah, perkataan-perkataan yang baik semasa kita bertutur, semasa kita mengeluarkan pandangan, dan khususnya di sosial media. Saya doakan agar Allah berikan kesabaran pada kita semua dan menyatu padukan kita semua di negara Malaysia ini yang tercinta. Baik, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan atas pandangan dan juga pencerahan yang lebih lanjut diberikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Muhammad Naim bin Haji Mohtar yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga kepada Tuan Musa Awang, Presiden Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, berkongsi tentang bagaimana realitinya di lapangan tentang pengaplikasian berkaitan tentang undang-undang ini. Dan saya juga harapkan agar undang-undang ini akan berjaya memartabatkan dan meningkatkan kembali bagaimana institusi mufti, kerana percayalah hasrat yang dilakukan oleh mereka golongan bijak pandai ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan supaya institusi syariat Islam itu berada pada tahap yang sepatutnya. Dan percayalah bahawasanya apa yang dilakukan ini bukanlah satu bentuk keadaan untuk melabel-labelkan mana-mana pihak, tetapi ia berusaha untuk menyatukan perpaduan antara umat Islam. Saya Dina Syah Salim. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.